Jadi kita simpulkan sakinah, mawaddah dan juga rahmah ini dia membawa erti tenang, tenteram, mawaddah tadi kita kata kasih sayang dan juga rahmat. Dia tiga beradik ya. Madu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan Sembang Songkok Tinggi, Sembang Tak Kosong Tapi Berisi. Anda bersama saya Imam dan saya Abun. Dan sebelah kanan saya ini moderator ataupun ustaz yang kita jemput khas. ya. Memang hebat orangnya. Siapakah gerangan, apakah namanya? Nama diberi Muhammad Faiz bin Osman. Oh. Bukan kali pertama kita bersama dengan Ustaz Faiz. Cuma kali ini kita bawakan satu tajuk ataupun topik yang agak besar. So kita nak tanya, Abang Abun, apa topik hari ni? Topik hari ini menggapai keluarga sakinah, mawadah dan juga rahmah. Sebelum kita membicarakan topik kita, jangan lupa kepada anda yang menonton, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share untuk kita sebarluaskan lagi info-info berkaitan dengan isu semasa yang kami bincangkan di SST ni. Baik, tadi saya tanya Abang Abun, siapa dia sakinah? Dia tak nak bagi tahu. Siapa dia mawaddah pun dia tak nak bagi tahu. Tapi dia rahmah dikenal. Rahmah dikenal, tapi dirahsiakan. Dirahsiakan tu. Kita boleh beritahu dengan sakinah, tapi jangan beritahu pada mawadah. Betul. Dan rahsiakan kepada rahmah. Okey. Untuk mengetahui baik, siapakah sakinah, apa itu sakinah, mawaddah dan rahmah, kita nak menjemput Ustaz Faiz untuk berikan sedikit definisi berkaitan dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi bila kita berbicara tentang tiga perkataan tadi, sakinah, mawaddah dan juga rahmah, dia membawa erti yang pertamanya sakinah itu ketenangan dan ketenteraman. Mawaddah itu membawa erti kasih sayang. Rahmah itu lebih kepada bahagia dan belas ihsan. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Azza wa Jalla ada menyebut tentang tiga-tiga perkataan ini. Untuk pengetahuan Abang Abun dan juga Imam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah pun menciptakan daripada kalangan kita isteri-isteri untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kalian merasa tenteram. So itu matlamat utama, visi pertama Allah Taala cipta wanita untuk kita, menjadi pasangan yang dapat mententeramkan hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita ada rasa kasih sayang dan juga ada padanya rahmat, ada belas ihsan dan juga rasa bahagia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian Allah Taala kata, sesungguhnya pada tanda-tanda kekuasaan itu terdapat kekuasaan Allah pada mereka yang suka berfikir. Jadi kita simpulkan sakinah, mawaddah dan juga rahmah ini dia membawa erti tenang, tenteram, mawaddah tadi kita kata kasih sayang dan juga rahmat. Dia tiga beradik rupanya. Mawaddah, sakinah, rahmah. Madu tiga. Bukan madu tiga. Kita salah info ni. Nasib baik Ustaz terangkan. Jadi kalau dalam konsep sakinah, mawadah dan rahmah ni, kalau kita tengok kan Ustaz, semuanya kita nak ada dalam sebuah keluarga yang bahagia. Betul. Tetapi dalam masa yang sama juga, kenapa ada lagi masih berpecah belah, berantakan dalam keluarga, sehingga memutuskan silaturahim antara keluarga, jiran, tetangga dan juga saudara mara. Adakah sakinah dan mawaddah dan juga rahmah ni tidak kunjung tiba dalam orang kata putaran hidup mereka, sehingga memang dia orang tidak dapat ketiga-tiganya membina satu keluarga yang orang kata bahagia. Macam mana tak? So kita semua sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala sebut juga di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa mesti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tapi sebelum kalian mati kata Allah Taala, kami benar-benar akan uji kalian dengan dua ujian. Ujian senang, ujian susah. Wa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali.
Kalau kita pergi pula dalam surah Al-Baqarah pada muka surat 24, Allah Taala kata walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah kata kami benar-benar akan uji kalian, termasuklah Abang Abu, termasuklah saya, termasuklah imam dan juga pada penonton semuanya, 5 ujian. Kita semua akan kena benda ni Abang Bun. First rasa takut. Yang kedua rasa lapar. Lapar tak? Tengah lapar ke dah kenyang ni? Bau kenyang. Bawa kenyang, patut nampak tenang pun. Yang ketiga, ujian yang Allah akan bagi naqsim minal amwal, duit tak pernah cukup. Yang keempat ini yang kena kat semua orang juga ni, anfus, ujian jiwa. Kadang-kala ada di kalangan suami yang soleh tapi isterinya pula talihah, sebagaimana yang berlaku kepada isteri Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Suami soleh tapi isteri talihah. Kadang-kala ada pula isteri yang mukminah tapi suami pula taleh, bagaikan Asyah, suaminya Fir'aun. Kan? Begitu juga kita boleh tengok di kalangan kedua-duanya soleh dan solehah, bagaikan isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri yang lain. Jadi nak bagi isyarat kepada kita, ujian jiwa yang keempat ni semua orang akan tempuh. Dan yang kelima tadi wathamarat, ujian yang kelima ni ujian gaji, ujian upah, tanam-tanaman, dan at last 5 ujian ni Allah kata wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okey. Patah balik. Semua orang ini diinginkan yang namanya bahagia, tapi dalam waktu yang sama Allah Subhanahu Wa Taala kata aku benar-benar akan uji kalian. Sebab tu Allah yarham Tan Sri P. Ramlee dulu, Seniman Agong, pernah mengucapkan dalam satu lagu dia, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Kalau kerjanya si gigi lidah aja, apa yang tinggal kan? Pakai sumpah. Jadi makna kata kita patah balik kepada tajuk dan juga perbincangan kita tadi, semua orang nak benda tu, tapi saya boleh nampak satu sudut. Kita, fitrah kita memang kita suka untuk ada pasangan. Tapi untuk kita berpasangan tu, ramai di kalangan kita kurang untuk pentingkan satu perkara ni. Dia kurang pandang benda ni. Ilmu sebelum berkahwin. Dia kerja nak kahwin saja. Dia nak saja kepada pasangan, tapi dia ilmu tak ada. Sebab itu persiapan ilmu tu sangat-sangat penting. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Nabi kata dalam ramai-ramai kalian yang paling terbaik sekali adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluargaku. Kita boleh lihat kebanyakan kes berantakan suami dan isteri bergaduh, kebanyakannya kerana ego. Kebanyakannya tidak ada ilmu menjadi isteri salihah, tidak ada ilmu menjadi suami yang soleh. Maka dengan itu, kadang-kadang kita boleh nampaklah baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, qadarullah wa ma syaa fa'al. Cinta lagi lama daripada kehidupan suami isteri. Betul. Tapi satu lagi nak tambah, adakah ciri-ciri ego, kasta, kaya, miskin, darjat, keturunan juga mendorong ke arah kita tidak dapat yang kebahagiaan mawaddah warahmah ni? So berpatah balik kepada ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan untuk kita pilih isteri ni. Nabi suruh tengok kepada apa? 4 perkara. First kali Nabi suruh tengok kepada satunya pada rupa paras jamaliha. Yang kedua, limaliha, harta dia. Yang ketiga, nasabiha, keturunan dia. Dan yang keempat, lidiniha, agama dia. Kemudian Nabi kata fadhfar bizatiddin taribat syadak. Pilihlah agama, engkau akan berbahagia. Pilihlah agama, engkau akan berbahagia. Tapi dalam waktu yang sama jangan tolak tiga-tiga ni. Cantiknya, keturunannya, hartanya. Jadi patah balik tadi, boleh jadi juga kerana ramai di kalangan kita seolah-olah tak ukur baju di badan sendiri. Dia hanya mementingkan kepada rupa paras. Dalam waktu yang sama dia tak pilih yang disebut sebagai sekufu. Menyebabkan itu yang sering-sering direndah-rendahkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi pentinglah untuk kita sebelum nak pilih pasangan ni, cek 4 benda ni. Moga-moga Allah Ta'ala lorongkan kita kepada bahagia dunia akhirat. Kalau kita tengok satu keluarga dia, macam Ustaz sebut tadi, sekufu. Saya tertarik bila sebut sekufu ni, adakah mesti dalam rukun rumah tangga tu ataupun dalam satu kehidupan rumah tangga tu mesti kita nak pilih suami yang baik sahaja akan berkahwin dengan
isteri yang baik. Ataupun suami yang soleh saja mesti akan dapat suami. Yang tak baik ni, adakah kita pinggirkan dia, jauhkan dia, ni tak payahlah, ni tak pakai tudung, tak payahlah. Bagaimana kalau kita tengok jurang kita dengan jurang yang masyarakat letakkan, sehingga mereka ini tidak terdorong untuk dekat kepada agama kerana ditinggalkan. Sebab geng-geng ustaz ke orang-orang yang baik-baik ni semua ni nak kahwin dengan ustazah saja. Ustaz nak kahwin dengan ustazah saja. Orang-orang masjid ataupun orang-orang soleh ni nak kahwin dengan orang soleha saja. Tapi yang tak toleha ni apa semua, habis hidup melarat dunia, tinggal gitu je. Ini macam mana kita nak tarik dia orang juga? Tu Ustaz. Macam mana tu? Taib, barakallahu fikum. Sebab itu dalam Quran Allah kata at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan yang baik memang diciptakan untuk lelaki-lelaki yang baik. Begitu juga lelaki-lelaki yang baik memang diciptakan untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi dalam kita membina rumah tangga ni, kita sangat berhajat kepada suami yang saleh dan juga isteri yang salihah. Kerana impact dia bukan hanya untuk diri sendiri tapi kepada generasi yang akan mendatang. Tapi kalau kita main cekup saja, itu yang kadang-kala istilah makan hati itu ada. Istilah makan hati itu. Jadi kita tak mau, sebabnya Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, membawa erti bahagia itu di sini, bahagia itu di sini, bahagia itu di sini. Berapa ramai di kalangan kita tengok tertipu dengan raut wajah yang cantik, badan yang ramping, badan yang sado, tapi akhirnya hal itu tak membawa kepada yang namanya bahagia. So kita bila berhadapan dengan orang-orang yang kita sebut tadi nakal ke tolehah ke, tak bolehlah kita nak pinggirkan 100%. Dalam waktu yang sama, kita kena pilih untuk kehidupan kita ni yang baik-baik. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kita nampak ada di kalangan mereka yang berhajat kepada teguran, inilah tugas kita untuk tegur supaya dia pun menjadi saleh dan salihah. Akhirnya dia bertemu juga dengan pasangan yang saleh dan juga salihah. Jangan pinggirkan. Dia kadang-kadang dia nak ubat. Dia nak berhijrah, nak pakai tudung, nak tutup aurat. Tapi tak ada pembimbing. Tak ada orang yang nak mendorong. Tak ada orang yang nak dekat dia. Jadi macam mana siapa yang nak tolong bukakan pintu hati dia ni untuk ke arah berubah. Jadi lama-lama kalau tak ada pilihan begitu, dia akan hanyut. Dia akan hanyut dengan dunia dia lah, dengan kehidupan, dengan sosialnya apa semua. Jadi sebenarnya manusia tu kalau kita tengok, dia ada juga harapan, ada juga keinginan nak menjadi ke arah kebaikan tu. Tapi kalau kita fikir dalam ruang lingkup kita sahaja, Ustaz, kan? Dalam ruang lingkup sahaja, kita dah duduk dalam zon kita. Ini orang-orang kita je. Kahwin pun dengan orang yang kita kata ini mungkin kan boleh jadi isteri yang soleha, yang bahagikan rumah tangga. Betul. Tapi yang golongan-golongan ini yang sebenarnya mereka juga cintakan kebaikan. Mereka cintakan kebenaran, tetapi tak ada siapa yang nak bukakan pintu. Tarik mereka masuk, bawa mereka untuk berubah ke arah kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi macam ni, dalam hidup ni, antara benda yang nak kena cari selain daripada jodoh adalah hidayah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili. Kata Allah Ta'ala, duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian carilah jalan untuk kalian makin dekat dengan Allah. Setelah kalian mendapatkan ilmu, wajahidu fi sabili, berjihadlah di jalannya, beramallah di atas jalannya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita jangan statik. Untuk orang-orang yang dia bajet, dia terpinggir ni, jangan rasa tak ada orang sayang aku, tak ada orang ambil peduli pada aku. Sebenarnya agama Islam adalah agama solusi. Tiap-tiap persoalan mesti ada jalan keluar. So kita pun jangan duduk setempat saja. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dia kata, aku dapati air yang mengalir itu sehat dan bermanfaat. Dan aku dapati air yang hanya duduk statik di satu tempat, mudah tercemar dan tak mendatangkan manfaat. So kita pun macam tu. Nabi jangan statik. Kena hijrah. Kena hijrah. Sebab tu ada pepatah Arab dia kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak engkau berada dalam buai sampai kau masuk ke dalam liang lahat. So macam tu jugalah. Jangan rasa siapa nak bimbing aku, siapa nak bimbing aku. Betul. Dalam satu waktu mungkin kita berhajat kepada orang yang dapat bagi semangat, dapat bagi motivasi. Tapi dalam satu waktu sebenarnya kita sendiri kena bergerak. Wa qul i'malu, kata Allah Ta'ala. Kalian bekerjalah, berjalanlah, bergeraklah. Fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Ia akan tengok, ia akan apa kita panggil screwed. Kalian ni siapa? Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. So jangan statik atau tempat, jangan bajet habislah aku tak ada orang bimbing aku ni.
Dia kalau lebih buruk lagi kalau wanita, suami isterinya tu, kalau dalam keadaan mencari tiada ada pembimbing, ada pula orang yang ketiga yang menunjukkan belas kasihnya untuk membantu, sedangkan suaminya buat tak tahu, saya rasa lagi memburukkan keadaan. Betul, benar. Itu juga di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Ketika mana ada seorang lelaki yang mengetahui perempuan tadi memiliki pasangan hidup dan dia mengetahui di sana adanya problema di dalam kekeluargaan tersebut, tapi dia nak jadi hero sampai bercerai-berai mereka dan dia pun nak mengambil kesempatan ke atas wanita tadi. Dosa-dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Dalam persiapan ataupun untuk menjadikan sebagai keluarga sakinah mawaddah rahmah ni Ustaz, apa persediaan fizikal dan mental untuk kita semua orang nak ke arah itu, betul? Tapi persiapannya tu apa yang perlu kita ada di kedua-dua belah pihak? Di kedua-dua belah pihak. Taib, barakallahu fikum. Jadi macam kita sebutkan tadi di awal-awal tadi, antara benda yang sangat penting untuk kita ni berumah tangga, ilmu. Dan yang kedua, jangan pandang rendah pada nikmat sihat. Sebab Nabi kata ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia selalu pandang remeh, pandang rendah, nikmat sihat, nikmat masa lapang. Nikmat sihat, nikmat masa. Dan kita tengok berapa banyak kekeluargaan yang musnah hanya kerana bab kesihatan. Isteri mengadu dan mengeluh suaminya tak mampu memuaskan dia. Begitu juga dengan sang suami yang mungkin tak jaga pandangan mata, akhirnya mencari wanita-wanita lain di luar sana. Sebab itu kalau kita kembali kepada surah An-Nur ayat 30-31, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman, tundukkan pandangan, jaga kehormatan diri. Sama juga kepada perempuan-perempuan, kepada Allah Azza wa Jalla berpesan, wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah kata pesan juga kepada perempuan, jaga pandangan dan juga jaga kemaluan, jaga kehormatan diri. So, puncak kepada kita tengok persengketaan banyak rumah tangga ni satunya kerana mata kan. Tu ke hati. Dah hati tak berhati-hati habis Mati. kerana hati itu antara sebab lah. Satu ilmu. Betul, ilmu, kesihatan, lapang. Sebab kita nak pergi ke mawaddah, nak pergi kepada suatu alam rumah tangga yang bahagia, alam rumah tangga. Dan kita sebut rumah tangga ni kita nak bahagia dan bukan bahagia yang sekejap, bahagia yang sementara. Sebab rumah tangga ni adalah suatu ikatan perkahwinan yang kekal selamanya, dan sampaikan kita pun nanti kembali ke akhirat pun kita nak berpasangan dengan pasangan kita di dunia. Betul. Jadi saya faham kalau tak selain daripada kita nak menyusun atur kehidupan kita dengan keluarga dan sebagainya di dunia ni, tapi bagaimana kebahagiaan sakinah mawaddah rahmah tu yang kita dapat di dunia ni boleh berpanjangan sampai ke akhirat. Maksudnya kita boleh kekal bahagia dunia, bahagia akhirat. Macam mana Ustaz? So, kita nak itu, kita kata kita bukan bagaikan pepatah-pepatah orang-orang kita kan, semoga berbahagia ke anak cucu sahaja. Tetapi kita berhajat kekeluargaan kita ni sampailah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara doa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala kata, Rabbana wa adkhilhum jannat wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah Ta'ala kata, jannati adnin, ya wahai Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, dan syurga tersebut bernama Adnin. Siapa yang akan masuk dalam syurga Adnin ni? Yang akan masuk hanyalah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Sayang tak mak ayah kita? Pasangan kita, anak-anak kita semua akan sayang. So Allah Ta'ala letak dia punya kata khas tu, wa man salaha, kena soleh. Jadi sebelum kita mati ni jamaah sekalian, abang-abang dan juga imam serta sidang penonton yang lain kan, selagi kita tak mati lagi, sebenarnya kita diberi ruang peluang untuk menjadi soleh. Jangan statik, jangan kita makin mundur. Sebab itu doa yang Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu, kita berhajat, kita bukan jadi orang macam ni sampai ke sudah. Tapi selagi mana kita tak wafat lagi ni, kita berharap hari ini jauh lebih baik daripada hari semalam.
ataupun hari besok lebih baik pada hari ini jauh lebih baik daripada hari semalam. Jadi kita tak nak kita underestimate, kita rasa moral down. Terus kembali kaji kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kita akan bahagia insya-Allah. Mana ni hidup berkekalan ni kita kena ubahlah bukan hingga ke anak cucu. Bukan. Hingga ke jannah. Hingga ke jannah. Okey, so yang word yang kita pegang. Kita kena pegang pada betul juga. Anak merebah di dahan jambu. Turun bermain di atas tanah. Kalau kita menjadi pengantin baru, biar kekal sampai ke jannah. Itu tak nak. Sebab apa orang mengharap je tapi usahanya tak ada. Usahanya tak ada, betul? Semua nak yang terbaik tetapi nak yang ke arah baik tu ilmunya tak dicari. Ya. Itu. Dia nak kekal berada dalam kebaikan, kekal berada dalam kebahagiaan tu. Mungkin ada orang dia rasa seronok pada awal perkahwinan saja. Bahagia, mawaddah, sakinah apa semua. Tapi kalau tanpa dengan agama, tanpa dengan ilmu yang Ustaz cakap tadi tu, macam mana dia nak bawa keluarga yang ada sekarang, yang mawaddah sakinah tu boleh berpanjangan hingga ke jannah. Itu point tu lah. Okey Ustaz, kalau kita tengok rekod penceraian semasa ini semakin meningkat. Saya bacakan rekod dia. Mengikut rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang terkini, sebanyak 45,420 kes penceraian berlaku pada tahun 2021. Trend ini agak merisaukan terutamanya dalam kalangan pasangan muda khususnya yang beragama Islam. Rata-rata kes ini berlaku pada pasangan muda dan yang antara sebab-sebab yang tidak sebab-sebab bercerai itu yang tidak munasabah. Jadi Ustaz, bagaimana kalau kita tengok macam mana kalau kita nak kita bagi guideline lah ataupun menasihat kepada pasangan-pasangan muda terutamanya dalam yang sudah berumah tangga, bagaimana kita nak kembalikan, nak mengharmonikan balik pasangan yang sudah pudar, suram, yang semakin merenggang dan sebagainya. Ada yang baru setahun jagung kahwin. Ada juga pasangan yang dah lama kahwin tapi lama-lama dia dah bosan asyik tengok muka dia je kan. Ini bos tengok muka lelaki macam ni tak ada berubah juga kan. Terin juga nak cari yang lain ke apa ke. Macam mana tu? Kan? Hari ni makan ikan sepat kering, besok pun ikan kena juga dan lain. yang lain. Bagai-bagai lah. Betul. Kita nak kembali ke balik. Harmoni macam mana? Jadi saya teringat ucapan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, pengasas kepada mazhab Hanafi kan. Dia kata kepada kita dalam nak mengejar bahagia hidup ni, siru ala siratis salaf. Kalian semua belajarlah di atas perjalanan orang-orang soleh yang terdahulu yang telah meninggalkan kalian. Fa innahum junudun min jundillah, kerana mereka ni merupakan tentera di antara tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam bab berkeluarga sekalipun, yang paling utama untuk kita jadikan role model adalah Nabi SAW. Baik, ramai di kalangan kita yang hanya romantik di awal-awal perkahwinan. Namun ketika masuk di alam perkahwinan sebenar ataupun di pertengahan ataupun di penghujung, kita boleh nampak istilah orang Melayu kata retak menanti belah lah Abang Abun. Retak menanti belah, tunggu masa nak berkecai sahaja. Mengapa hal tersebut berlaku? Kerana salah satunya mungkin tidak menghidupkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW itu sendiri dalam kekeluargaan. Sebagai contoh, betapa romantiknya Nabi kita Muhammad SAW di waktu awal-awal perkahwinan dengan Aisyah radhiyallahu anha pun belum berlari. Di pertengahan masih belum berlari. Di penghujung pun Nabi masih belum berlari dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Boleh jadi ada di kalangan kita ni di awal-awal sahaja yang saling mendukung antara satu sama lain di awal-awal perkahwinan. Tapi bila masuk di tengah-tengah, kalau buat perangai macam tu, orang tua ni dah buang tebiat agaknya. Keluar ucapan-ucapan macam tu, hilang lagi dah romantiknya. Sedangkan Nabi SAW kata Aisyah, kalau aku minum air daripada bekas cawan ni, so Nabi akan cari dekat mana spot bibir aku tu untuk aku minum juga kat situ. Dan hal tersebut mungkin nampak remeh-temeh pada kita, tapi bagi sang isteri, bagi satu-satu kekeluargaan, itu adalah sunnah yang besar yang boleh memupuk kecintaan yang jauh lebih mendatang. Kan, saya teringat juga bagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah, sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid, dalam riwayat Tirmizi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku ni waktu tengah haid pun aku duk sikat lagi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi syarat apa kepada kita? Tak kenal waktu. Bukan time bersih saja dekat dengan suami. So time tengah haid pun Aisyah radhiyallahu anha tetap juga melakukan tanggungjawab sebagai seorang yang
sebagai seorang isteri terhadap suami yang sangat memerlukan belayan daripada suami tersebut. So poin saya adalah kita tahu ada banyak penceraian dan semisalnya, tapi kebanyakannya dia tak berpatah balik kepada sirah-sirah orang yang terdahulu. Dia hanya rasa ketika kita telah pun berkahwin dan bernikah, dunia ini milik kita dan untuk orang lain dan tak pilah, tak nak ambil tahu. Jadi itu antara punca-punca yang menyebabkan ramai orang ataupun banyak pasangan yang bercerai-berai ataupun berpisah, kecundang di tengah jalan. Ingatkan lebat, hujannya lebat, tengah rupanya gerimis tengah hari. Betul. Jadi apakah agaknya lah kalau sesebuah keluarga dia tidak menjalankan ataupun tidak melakukan sesuatu bagi menjurus ke arah keluarga sakinah mawaddah rahmah ni, seperti contoh kata dalam rumah tu, walaupun orang kata tidak menghidupkan cara Islam, tidak melakukan keluarga mengikut sunnah, wa ima makan bersama berjemaah, bukan solat Makan bersama semua. makan bersama juga salah satu daripada untuk menjurus ke arah itu. Jadi kalau dia tidak melakukan itu semua, boleh tak agaknya lah dia boleh mencapai satu keluarga bahagia yang kita sedang bincangkan, keluarga mawaddah dan sakinah. Mungkin saya boleh tambah sikit. Ada pasangan yang kita jumpa, kita tengok dia suami isteri ni biasa kita panggil abang, ayang, sayang apa semua kan, darling ke apa kan. Okey, kita nampak lah romantik kat situ. Tapi ada juga dia suami isteri ni aku engkau je. Oh, dia punya sembang cara panggil tu terkejut kita. Padahal mereka ni adalah suami isteri. Tapi Sama-sama mereka belajar sama belajar. Tapi nampak Kawan, macam santai, nampak macam kawan. Tapi boleh kata itu bahagia dari pandangan dia, sudut dia. Itu macam mana Ustaz? Okey, jadi ketika mana kita berbalik kepada pertanyaan Imam tadi berkenaan dengan panggilan-panggilan kasih sayang ini, sebenarnya Al-Quran sendiri pun telah menerapkan panggilan-panggilan kasih sayang ni kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak pernah sebut sekalipun ya Muhammad, tapi Allah Ta'ala panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Begitu juga lah kita boleh lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada sang ayah, dia memanggil dengan gelaran ya abati. Ketika Nabi Yaqub mengatakan kepada Nabi Yusuf ya bunai. Ini di antara panggilan-panggilan kasih sayang yang dapat menyebabkan orang yang dipanggil tadi akan memasang telinga bagi perhatian. Jadi sebenarnya kita sangat berhajat kepada hati yang salim, hati yang berbahagia ni. Kita nak juga disantuni dengan kasih sayang dan kelembutan. Maka dengan itu kalau kita tengok dalam lipatan sejarah juga, Nabi SAW kadang-kala memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Menunjukkan Nabi ada sifat romantis. Panggilannya pun pada panggilan yang selayaknya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hari ini kita nampak agak pelik dah. Trend kita pada hari ini ialah daripada asalnya mungkin orang dah panggil sweetheart, darling, sayang, abang. Tapi hari ini sampai jadi aku kau. Pakai kan. Tapi betul lah, mungkin orang akan kata, Ustaz, don't judge book by its cover. Walaupun saya panggil aku kau pun, tapi kami mesra, kami akrab. Ada orang panggil sayang abang tapi bercerai-berai. So ala kulin beginilah, kita kena faham sunnah Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah aku diperintahkan untuk menyuruh orang lain untuk sujud kepada orang lain, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Sampai tara tu makna katanya kalaulah kita ni bergelar seorang isteri, paling-paling panggillah panggilan yang lunak, yang mesra, yang lembut untuk sang suami. Begitu jugalah untuk seorang lelaki, jangan hanya kita berharap isteri kita melayan kita dengan kasih sayang, bahkan kita sendiri juga patut untuk menzahirkan tanggungjawab kita sebagai suami yang penyayang. Tanda hormat, tanda sayang tu juga Ustaz. Panggilan manja tu. Panggilan manja tu. Nanti Kadang-kadang paling manja tu tengok juga keadaan waktu masanya juga Ustaz. Kalau nak pergi kerja panggil sayang, saya rasa tak pergi kerja. Tak pergi kerja. Dia punya tarikan hikmat, aura tu juga boleh melembutkan hati kita lah. Betul. Ataupun ujung bulan dimanja. Ujung bulan dia manja abang. Lain tu. Lagi panjang kita lah. Mak nak ada tu.
Itulah. Okey, Jadi kita pun dah sampai ke penghujung acara kita ni. Betul. Kita dah banyak mencapai orang kata tajuk-tajuk yang menyangkut tentang keluarga Mawaddah, Sakinah dan Rahmah ni. InsyaAllah dengan tajuk-tajuk ini mungkin sedikit sebanyaklah dapat memberi panduan dalam kita berumah tangga, sama ada yang dah berumah tangga, yang sedang dalam proses dan yang Atau nak tambah rumah tangga. Kalau nak tambah rumah tangga tu kena tanya dengan Rahmah Sakinah. Rahmah Sakinah dulu. Takut nanti dia tak dapat Sakinah punah kita. Jadi kepada para penonton dan juga semua yang setia bersama-sama kami mengikuti ceramah ataupun temu bual kami hingga ke akhir rancangan, kita ucapkan ribuan terima kasih dan kita dapat berkongsi. Kalau ada komen, kita boleh tekan dalam ruangan komen untuk kita panjang-panjangkan jariah ini dalam kita memperkatakan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Jadi pada tuan-tuan dan puan yang belum lagi subscribe kami punya channel, tolonglah kita share-sharekan dalam Easy Share. Dan juga Imam, Easy Korban. Easy Korban. Dan juga kata dari kami, saya sudahkan dengan serangkap pantun lah. Sembang songkok tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi.